KPM. Wah, cikgu. Ya, Cikgu tengah buat Din. apa tu? Oh, cikgu tengah buat sulaman tampal, Din. Oh, sulaman tampal. Wah, pakai apa je ni cikgu? Dia ada benang, kita guna jarum, ada banyak lagi lah kita nak buat. Menariknya. Boleh tak cikgu kalau saya nak belajar juga sulaman tampal ni? Boleh sangat, Din. Jom kita masuk kelas. Jom. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar kepada murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Din untuk slot menengah atas pada hari ini, mata pelajaran pendidikan seni visual tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Dan topik kita pada hari ini sangat-sangat menarik, bidang reka bentuk dan seni kraft. Sebab itulah rasa macam dekat Muzium Seni sekarang ini. Dan kita dah pun mengenali guru kita pada hari ini tadi, iaitu Cikgu Juraini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, maafkan saya Cikgu Juraiti. Juraini. Cikgu, okey, hari ini saya rasa sangatlah darah seni mengalir sampai ke jari. Wow, hebat. So adakah saya nanti akan membuat hasil seni juga, cikgu? Pasti, Din. Pasti buat. Ya, dan kita juga nak memperkenalkan jurubahasa isyarat kita pada hari ini. Selamat datang kepada Cikgu Saiful Amri yang akan bersama dengan kita sepanjang sesi pembelajaran kita pada hari ini. Dan bersama dengan Cikgu Juraiti tadi sempat menunjukkan bakatnya menyulam sulaman apa tadi cikgu namanya? Oh, tadi cikgu menyulam sulaman tampal nama diberinya, Din. Okey, sulaman tampal. Apa sebenarnya kaitan dengan apa yang kita nak pelajari pada hari ini, cikgu? Okey, pada hari ini cikgu nak ajar Din dan juga murid-murid di rumah sana tentang bidang seni reka bentuk dan juga seni kraft. Okey, saya dah bersedia dah. Macam mana pula dengan murid-murid yang berada di rumah? Dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia, silakan cikgu. Apa je yang kita belajar hari ini? Okey, terima kasih Din. Hari ini cikgu akan mulakan dengan seni reka bentuk terlebih dahulu. Okey, bagi bidang ini sebenarnya murid-murid telah pelajari bidang ini daripada tingkatan 2 lagi. Yang mana semasa di tingkatan 2 murid telah belajar tentang seni reka bentuk landscape, reka bentuk hiasan dalaman dan juga reka bentuk industri. Pernah belajar tak, Din, tajuk-tajuk ni? Saya rasa yang reka bentuk dalaman tu macam pernah belajar sendirilah, cikgu. Bersendirilah kan. Mesti pandai hias rumah kan, Din? Ada sikit-sikit lah. Okey, itu untuk tajuk semasa tingkatan 2. Kemudian masa tingkatan 3, murid-murid akan pelajari bidang seni reka bentuk dengan tajuk seni reka bentuk landscape, seni reka bentuk hiasan dalaman dan juga seni reka bentuk industri. Okey, ada penambahan sedikit kat sini iaitu landscape tu dah lagi up sikit daripada kita tingkatan 2 dahulu. Okey. Kemudian semasa di tingkatan 4, murid-murid akan didedahkan pula dengan reka bentuk landscape. Masih lagi tajuk reka bentuk landscape, kemudian reka bentuk hiasan dalaman. Okey, masa tingkatan 4, murid-murid didedahkan bagaimana cara untuk menjadi seorang pereka hias dalaman, Din. Okay, macam mana kita nak belajar tentang komposisi mengatur perabot di dalam rumah, okey, warna-warna yang sesuaian dalam bilik dan sebagainya. Okey, dalam bentuk reka bentuk landscape pula, murid-murid didedahkan bagaimana untuk melakar tapak hiasan. Okey. Dan untuk tingkatan 5 pula, Din, murid-murid akan diberi pendedahan tentang reka bentuk industri. Jadi kalau Din tengok yang di hadapan Din tu, cikgu ada bawa beberapa alat ataupun seni kraft. Yang pertama tu kalau Din tengok ada pasu kat situ. Okey, pasu tu diperbuat daripada apa, Din? Ni seperti surat khabar tu. Betul, daripada surat khabar yang mana kita jadikan dia seni anyaman ya. Yang ini dalam bentuk kraft ya. Okey. Jadi nak tahu tak tentang kraft?
Nak cikgu. Okey, cikgu Sila tunjukkan nak. tentang craft dulu. Okey. Tadi kita dah belajar tentang seni reka bentuk yang ada dalam di SKP Pendidikan Seni Visual. Sekarang cikgu terangkan pula tentang bidang seni craft. Yang pertama kita ada belajar tentang seni sulaman. Okey, yang mana cikgu ada gunakan jarum dan juga benang untuk menghasilkan sulaman tampal. Kemudian kita akan belajar tentang seni seramik. Kalau nak tahu seni seramik tu macam mana, Din boleh tengok dekat depan Din tu. Okey. Din gosok-gosok keluar tak apa-apa. Boleh juga gosok-gosok. Gosok-gosok. Itu adalah seni tembikar, okey, Okey. ataupun kita panggil dalam tajuk seni seramik. Okey. Jadi tingkatan 3 murid-murid akan diberi pendedahan tentang seni tekat, manakala selain itu seni anyaman yang cikgu tunjuk pasu bunga tu tadi ya. Okey, untuk menengah atas pendidikan seni visual bagi bidang seni craft, murid-murid akan mempelajari tentang seni ukiran. Pernah tengok tak seni ukiran, Din? Seni ukiran biasa cikgu saya tengok. Biasanya ada di masjid-masjid, kan, di rumah-rumah tradisional dan sebagainya. Dan tajuk yang terakhir dalam bidang seni craft bagi tingkatan 5 menengah atas adalah seni batik. Tahu tak batik macam mana? Batik tu popular sangat cikgu, dekat kain batik lepas pun ada. Ya, betul. Seni batik ni popular di pantai timur ya, Din. Yang mana diusahakan kebanyakan daripada orang-orang Melayu ya. Okey. Dalam setiap seni reka bentuk ataupun seni craft ya, Din, terdapat banyak konsep yang kita perkenalkan. Ada tradisional, ada moden, ada klasik dan sebagainya, kadang-kadang mengikut kaum. Okay? Ada seni reka bentuk kaum India, kaum Melayu dan sebagainya. Begitu juga cara seni anyaman. Seni anyaman ni biasanya dipelopori oleh kaum Melayu lah. Okey, selain daripada surat khabar yang boleh dijadikan craft, banyak lagi bahan-bahan lain yang boleh dijadikan seni anyaman. Contohnya tikar mengkuang. Okey, pernah tu tengok? guna daun ya cikgu. Ya, tikar mengkuang dihasilkan menggunakan daun mengkuang. Jadi Din ada apa-apa Din nak tanya tak tentang seni craft dan seni reka bentuk yang cikgu terangkan tadi? Kalau seni batik tu cikgu, memang semua permukaan ke yang boleh kita buat seni batik tu cikgu? Selalu nampak atas kain. Ya, kain biasanya seni batik ni dibuat di atas kain lah. Dia menggunakan kain canvas, biasanya kain cotton dan sebagainya. Dan banyak konsep ataupun banyak cara menghasilkan batik ni. Ada batik lukis, canting, okay? Ada batik cetak, batik blok dan sebagainya. Okey, tapi yang menarik yang canting pakai tangan tu, alamak. Itu sangat halus, Din. Memerlukan kesabaran ketika menghasilkan karya batik tersebut. Betul. Baik, itu sedikit berkenaan dengan seni. Wah, macam-macam cabang, ada banyak. Kita bersambung selepas ini. Terus bersama dengan kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terus bersama dengan kami di Didik TV KPM untuk slot menengah atas pada hari ini. Mata pelajaran Pendidikan Seni Visual tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Apa yang menarik pada hari inilah topiknya, bidang reka bentuk dan seni craft. Sebab itulah murid-murid boleh nampak di hadapan saya ada macam-macam pelbagai hasil seni. Dan bersama dengan kita juga bersama dengan Cikgu Ju. Cikgu Ju. Macam-macam ada Ada tembikar, ini ada macam sulaman. Apa aktiviti yang kita nak buat bersama ni cikgu? Okey, aktiviti kita hari ini, Din, cikgu nak menguji Din sejauh mana Din faham tentang seni craft dan juga seni craft dan juga seni reka bentuk yang ada dalam pendidikan seni visual. Okey, macam-macam ada ni. Agak mengelirukanlah cikgu. Ya, sengaja cikgu bagi keliru supaya Din boleh tengok sejauh mana Din faham. Baik cikgu, saya cuba. Okey, boleh cikgu teruskan, Boleh. Din? Okey, cikgu akan bagi clue pada Din. Okey. Dan Din tengok kriteria-kriteria yang telah cikgu sebutkan. Din kena padankan dengan karya yang ada di depan Din. Okey, cikgu mulakan dengan yang pertama. Okey, ini tujuannya untuk Din memahami seni craft dan juga reka bentuk dari segi alat dan juga dari produk
sesuatu karya. Okey. Kita pergi kepada petunjuk yang pertama yang Cikgu nak Din cari. Apakah produk yang disampaikan? Okey. Petunjuk yang pertama dihasilkan melalui proses melilin dan mewarnakan kain putih. Proses pewarnaan lazimnya dibuat secara sapuan ataupun pencelupan. Terdapat beberapa teknik tertentu yang digunakan untuk menghalang ataupun resist warna daripada bercampur pada bahagian-bahagian bercorak semasa proses mewarnakan kain. Jadi, Din, jawapannya apa? Okey, proses melilin dan mewarnakan kain putih. Mari Saya kita rasa tengok. saya tahu jawapan cikgu. Sekejap saya cari. Jawapannya ialah ini cikgu, batik. Batik, betul. Okey, tepuk tanganlah untuk Yeah. Din. Tahniah Din sebab jawapan untuk soalan pertama berjaya. Okey, cikgu nak uji lagi Din. Oh, ada dengan lagi? Petunjuk yang kedua. Okey, cikgu. Bidang yang berkaitan dengan sains dan juga seni. Bidang ini merupakan satu profession yang mengambil kira alam binaan dan juga alam semula jadi. Wah, dia gabungan dua alam pula ya. Okey. Jadi jawapannya? Jawapannya binaan dan alam semula jadi. Ini dia nampak macam pokok-pokok. Jadi adakah betul reka bentuk landscape cikgu? Ya, betul. Cikgu rasa Din dah study lebih awal ni, Din. Sebab tadi kita ada sebut tentang alam bidaan dan juga alam semula jadi. Okey, kalau kita buat landscape, dan tentulah kita memerlukan bahan binaan ya, konkrit dan juga alam semula jadi seperti pokok. Kalau tak, macam mana kita nak menghasilkan landscape yang menarik? Betul tak, cikgu? Din? Okey, cuba Din tengok dekat landscape tu. Okey. Ada beberapa objek buatan manusia dan ada juga buatan ciptaan Tuhan. Okey. Cikgu nak tengoklah, Din boleh beza tak ciptaan manusia dan juga ciptaan Tuhan. Okey, Din bagi satu cikgu contoh untuk manusia dan satu lagi contoh ciptaan Tuhan. Okey, ciptaan manusia kita boleh tengok dekat sini cikgu, kerusi. Kerusi. Betul. Okey, Ciptaan ciptaan Tuhan. Tuhan, pokok bunga cikgu. Betul. Ya Allah, terbaiklah Din. Tahniah cikgu ucapkan. Tapi Din, Okey. Din, Ada cikgu nak tapi? uji lagi. Ada Kita lagi? tengok pada petunjuk yang ketiga. Okey, apa dia cikgu? Okey, soalannya, terdapat pelbagai teknik untuk menghasilkan karya ini. Antaranya ialah teknik boolean, lazy daisy, ribbon stitch, jahitan jelujur, French knot dan banyak lagi. Jadi, agak-agak Din, apakah produk untuk petunjuk ketiga ini? Okey, nasib baik petunjuk ketiga ni ada berkenaan dengan jahitan. Rasanya yang paling hampir dengan saya, cikgu, iaitu sulaman. Sulaman. Betul. Hebatnya Din. Cikgu mempunyai anak murid yang hebat seperti Din. Cikgu juga yang bersyukur mengajar sangat. saya. Ya, cikgu sangat menghargai. Dalam pendidikan seni visual, kita ada konteks menghargai Din, iaitu sesi apresiasi. Apa tu cikgu? Apresiasi itu penghargaan. Jika kita buat karya ataupun kalau anak murid kita betul jawab soalan pun kita boleh appreciate apresiasi kerja murid kita. Okey, agak-agak Din nak jawab lagi tak soalan yang cikgu bagi? Saya ada lagi 3 jawapan, cikgu. Mesti ada 3 lagi clue ni. Betul. Jadi cikgu nak bagi petunjuk yang keempat. Okey. Okey, cikgu bacakan petunjuk yang keempat. Merupakan disiplin ilmu yang menggabungkan teknologi dan kreativiti dalam penghasilan sesuatu produk. Penekanan bidang ini adalah untuk menghasilkan produk yang berfungsi dan mempunyai nilai estetika. Okey. Okey, sebelum dia jawab, cikgu nak terangkan sedikit. Tahu tak, Din tahu tak maksud estetika? Apa cikgu? Tak tahu cikgu. Tak tahu ya. Nilai estetik ada, iaitu nilai sesuatu, sebuah karya tu, kesenian dia, Okey. kesenian dia. Jadi untuk tajuk ini, petunjuk yang keempat ini, cikgu nak Din cari jawapannya. Susahnya estetika. Adakah tembikar cikgu? Anda pasti dengan jawapan yang diberikan, Din? Saya tak pasti cikgu. Tak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Okey, jadi jawapan yang Din letak tu salah, Din. Tak apa, tak apa. Din teruskan letak kat situ. Okey. Dah salah, tak boleh ambil balik.
Baru nak ambil balik. Okey. Bila disebut tentang konteks estetik dan juga teknologi dan kreativiti dalam penghasilan produk ni lebih kepada penghasilan sesuatu produk yang boleh memudahkan kita sebagai manusia. Okey. Okey, contohnya penciptaan robot ke, okey, contoh lagi penciptaan mop ke. Oh. Dan bidang itu berkaitan dengan seni reka bentuk teknologi industri. Okey, rupanya di belakang saya ni, cikgu. Ya. Jadi Din dah pun salah. Okey, ambil balik jawapan yang salah tu tadi sebab kita ada lagi ruang kosong selepas ini. Betul. Cikgu nak terangkan lagi tentang seni reka bentuk industri tu tadi, Din. Okey, untuk menjadi seorang pereka bentuk industri, keperluan ataupun kepakaran yang perlu ada ialah mestilah kreatif, Din. Ya, sebab kena ada imajinasi yang tinggi ya, cikgu. Betul, kena ada kreativiti dan juga kena idea yang menarik. Okey, dan paling penting kat situ mestilah mahir dalam bahasa seni visual yang kita pelajari dalam pendidikan seni visual tingkatan 1. Okey, bahasa seni visual. Seni visual pun ada bahasa je, boleh-boleh. Ya. Okey, dalam pendidikan seni visual kita ada bahasa seni visual yang mana bahasa seni visual ni perlu ditekankan dalam setiap teknik ataupun setiap penghasilan sesebuah karya yang kita cipta. Supaya karya yang kita hasilkan tu lebih menarik dan juga mempunyai nilai estetik yang tinggi. Okey, patutlah kalau kita tengok contoh dekat sini, cikgu. Semua ni kerusi, tapi kerusi yang pelbagai rekaan. Betul. Seni reka bentuk industri ni dia lebih kepada kita punya kemudahan. Okey. Okey, supaya bila kita beli sesuatu barangan atau produk tu kita akan begitu selesa. Okey, kita akan rasa menarik, warna yang menarik, desain yang menarik supaya boleh menarik minat orang untuk memiliki produk yang kita hasilkan itu. Okey. Okey, untuk di SKP tingkatan 1 hingga tingkatan 5 bagi mata pelajaran pendidikan seni visual, kita menekankan tentang konsep designomik. Designomik? Tahu? Tak tahu, cikgu. Okey, cikgu terangkan. Designomik ni satu desain di mana mengikut aliran semasa. Okey. Okey, teknologi semasa. Okey, semakin semakin industri kerusi contohnya kan mengaplikasikan konsep yang terbaru, dia akan menarik minat orang lain untuk membeli produk itu walaupun fungsi yang sama. Patutlah kadang-kadang kita nampak ada produk yang macam seperti ketinggalan zaman ya, cikgu. Ya, betul. Okey, jadi cikgu rasa cikgu nak bagi pada petunjuk yang kelima. Ada lagi petunjuk. Ada lagi. Din jangan rasa selesa. Kita jawab untuk petunjuk yang kelima. Okey, apa ni cikgu petunjuk yang kelima ni? Okey. Petunjuknya ialah produk ini dihasilkan daripada tanah liat, dikeringkan dengan angin dan dikeraskan dengan api. Cikgu ulang semula. Dikeringkan dengan angin dan dikeraskan dengan api. Okey, negara kita terkenal dengan produk ini. Setiap kaum mempunyai seni kraf ini, tetapi berbeza maksud yang tersendiri. Okey, jawapannya apakah, Din? Okey, saya rasa jawapan yang saya salah tadi, cikgu. Rupa-rupanya tembikar. Ya, betul. Kita tepuk tangan untuk Din. Tahniah, Akhirnya Din. betul balik saya. Kali ini jawapan yang Din berikan betul. Okey, tembikar diperbuat daripada tanah liat. Okey, di mana proses nak mengeringkannya menggunakan angin. Okey. Jadi kita nak menghasilkan tembikar yang kukuh, kita kena bakar tembikar tu supaya dia cepat keras dan juga dia konkret, tak mudah pecah. Okey, ini yang kalau kita tengok tu, cikgu, dia dari lepeh kita naikkan sikit-sikit pusing-pusing kan tu, cikgu. Betul. Sebab banyak kita punya konsep ataupun teknik menghasilkan sesebuah tembikar ni, Din. Okey, kita ada konsep picit, kita ada konsep lilit, okey, kita ada juga proses mengukir pada tembikar. Jadi begitu indahnya kita punya seni kraf negara kita, ya, Din. Betul, cikgu. Kan kalau tengok dekat tembikar ni pun ada ukiran di sekelilingnya. Dan ukiran ni pun macam ada teknik-teknik tersendiri, cikgu. Ya, betul. Sebab kadang-kadang ukiran ataupun motif yang terdapat pada sesebuah tembikar itu berkaitan dengan sesuatu maksud ataupun kaum. Okey, sebab kaum India ada tembikarnya sendiri, kaum Cina, kaum Melayu semua ada tembikar yang tersendiri. Dan perkhususan kaum
tembikar, yang paling famous yang paling popular adalah labu sayung yang ada di Perak. Ada banyak kedai yang menjual labu sayung kalau kita berada di Perak je. Betul. Dan tembikar ni bukan sekadar hiasan sahaja. Tembikar boleh letak air, ada yang buat pasu bunga, boleh letak bunga. Setiap penciptaan karya tu memberi maksud dan juga fungsi-fungsi yang berbeza, Din. Okey, kalau macam ni cikgu, kalau saya ambil cawan tuang air ada air tadi. Dan tu tak ada air dah, Din. Kita takut basah nanti, Din. Ini untuk hiasan. Hiasan. Tapi boleh letak air, tak ada masalah, Din. Kan? Okey, tapi mestilah digunakan dengan fungsi yang betul dan keadaan yang betul. Baik, cikgu. Cikgu teruskan lagi, Din. Yang terakhir, Din. Okey. Yang ini lama sikit, Okey. Petunjuk yang keenam, hujung menunduk, tumbuh daripada satu punca. Hujung menunduk, tumbuh pada satu punca, okey? Yang muda tumbuh di bawah yang tua. Uish, dia macam main teka-teki betul ni. Okey. Kita ada bahasa Melayu sikit kat sini. Bersastra kita hari ini, Din. Iyalah, cikgu. Okey. Seterusnya, mempunyai pergerakan visual, kesederhanaan, keseimbangan, hujung tidak menikam lawan. Uish. Okey. Berikut merupakan falsafah yang berkaitan dengan seni. Wah, cikgu, tak ada pilihan jawapan A, B, C ke, cikgu? Tak ada. Ini soalan subjektif. Nak uji sejauh mana kefahaman Din. Kalau cikgu bagi A, B, C, D, nanti Din tembak kan? Jadi kita memerlukan kemahiran berfikir aras tinggi. Baik, cikgu. Di tangan saya ada seni ukiran. Jadi saya mencari mana yang ada seni ukiran. Saya rasa inilah jawapan paling tepatlah, cikgu. Betul. Okey, daripada kuis kita hari ini, tadi cikgu dah tengok daripada permulaan kuis sehinggalah selesai kuis kita, Din hanya menjawab 5 yang betul. Daripada 6 soalan yang cikgu berikan. Dah baik dah tu pada cikgu. Okey, cikgu. Dan cikgu nak bagi tahu sedikit tentang seni ukiran. Seni ukiran biasanya dibuat daripada permukaan kayu. Okey. Banyak jenis kayu, ada kayu meranti, jelutung dan sebagainya. Kebanyakan seni ukiran ni tujuannya adalah untuk memberi hiasan. Karya ini adalah untuk hiasan dalam rumah, di dinding dan sebagainya. Patutlah tadi clue, cikgu. Hujung menunduk, tumbuh daripada satu punca. Itu nak menggambarkan pokok kayu lah, cikgu. Dia sebenarnya bukan pokok kayu. Falsafah itu berkaitan dengan awan larat. Kalau kita tengok pada ukiran kayu, kita ada bentuk macam motif bunga, kan? Itu lebih kepada alam semula jadi. Yang mana sebenarnya seorang pengukir kayu ni dia sangat menghargai alam ciptaan Tuhan. Sebab tu adalah keluar falsafah yang tersendiri ketika mereka melahirkan atau menghasilkan beberapa karya ukiran yang mereka nak buat. Sangat berseni dan berfalsafah. Betul. Ulama. Baik, itu dia. Terima kasih, cikgu. Jadi saya dapat 5 yang betul daripada 6 clue yang telah pun cikgu berikan. Baik, murid-murid, kita berhenti rehat dulu. Teruskan bersama dengan kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM.
tercengang saya. Itulah dia bila kita masuk dalam kelas mata pelajaran pendidikan seni visual ni. Wow, macam-macam hasil seni yang boleh kita nampak. Dan tadi tu cikgu, itu seni apa? Sulaman ke? Saya tengok ada macam seterika. Itu seni sulaman. Tapi bagi kita nak nampak sulaman kita lebih menarik dan kemas, kita setrika lah. Okey. Tapi cikgu, bila tengok video tadi, saya rasa macam semangat ni berkobar-kobar. Rasa macam nak buat juga dah cikgu seni sulaman tu. Boleh, Din. Hari ini memang cikgu berniat nak ajar Din macam mana nak menghasilkan seni sulaman tampal ni. Okey, cikgu. Tapi sebelum Din buat, rakan-rakan dan murid-murid di rumah sebelum nak buat, kenalah sediakan alat dan bahan dia dulu. Okey. Sebelum cikgu mulakan, cikgu nak perkenalkan dulu alat-alat yang diperlukan. Yang pertama mesti ada ram pemidang. Ram Pemidang. pemidang. Kalau kat sini kalau Din tengok, kita boleh pusingkan. Kita boleh pusingkan. Kita boleh keluarkan di tengah-tengah dia. Okey. Tujuan dia untuk kita meregangkan kain dasar untuk kita buat sulaman tu nanti. Supaya proses kita menjahit tu lebih kemas. Okey, cikgu. Itu fungsi ram pemidang. Ram pemidang. Baik. Okey. Yang seterusnya kita perlukan adalah kain dasar. Dekat Din tu ada yang warna hitam tu. Hitam, okey. Ni kain dasar. Okey, kain dasar ni yang cikgu bawa hari ini lebih tebal ya. Okey, ni kain tebal. Biasanya kain ni dibuat cross stitch. Cross stitch. Kalau adik-adik di rumah ataupun murid-murid di rumah tak ada kain ni, boleh menggunakan kain-kain yang terpakai. Perca kain di rumah, lebihan kita menjahit tu pun boleh digunakan. Okey, kalau ada t-shirt yang tak pakai tu cikgu, boleh ya? Boleh. Kita cuba mengaplikasikan ilmu seni kita pada bahan terbuang. Baik. Okey. Seterusnya kita perlukan, cikgu baru sebut tadi, perca kain. Perca kain. Kat situ. Din ada warna apa tu? Saya ni cikgu sapu tangan adik saya. Dia dah tak pakai. Din pun boleh guna, Din. Dekat cikgu ni ada contoh perca kain daripada kain batik. Wah, cantik je. Kain batik boleh kain juga ya? Kain batik pun boleh. Daripada kita buang, dah boleh tak guna, dah koyak, tak boleh nak pakai. Baik, kita ambil, jadikan dia seni craft. Okey. Seterusnya kita perlukan jarum peniti. Din ada jarum peniti. Ada, cikgu. Dia untuk apa? Ini jarum peniti. Tujuan dia untuk kita letakkan kain ni tadi supaya dia tak bergerak. Supaya kain kita, objek yang kita lukis tu nanti tak bergerak dengan kain dasar. Supaya bila kita nak menjahit nanti senanglah. Baik, cikgu. Okey, seterusnya kita perlukan pensel. Pensel, okey, ada. Pensel ni terpulanglah kepada kreativiti nak guna pensel apa. Tapi kalau tak ada pensel, untuk macam mak-mak yang menjahit tu, boleh gunakan kapur surit. Kapur surit tu apa pula, cikgu? Kapur surit, kapur tu boleh. Dia guna sama je fungsinya dengan pensel. Cuma kapur ni boleh hilang bila kita basuh. Okey, untuk menandakan lah, cikgu. Untuk membuat motif pada permukaan kain yang kita nak gunakan. Baik, cikgu. Okey, seterusnya tak lengkaplah kalau kita kata sulaman tanpa jarum. Okey. Dekat Din ada jarum tak? Ada jarum peniti, cikgu. Selain tu ada tu cikgu nampak tu, Din. Mana cikgu? Ya, depan dekat dengan benang berwarna ungu. Ni. Macam mana nak menyulam kalau jarum yang tak ada? Jarum yang hilang. Jarum. Okey, dah jumpa pun jarum yang hilang. Kita perlukan satu je, cikgu. Ya, kita perlukan satu sahaja. Ingatkan perlu banyak macam cikgu tu. Sebenarnya untuk menghasilkan sulaman tampal ini, dia menggunakan pelbagai jenis jarum ataupun pelbagai saiz jarum. Okey. Kalau kita menggunakan kain dasar yang tebal dan mempunyai lubang seperti ini, kita boleh guna yang besar. Tapi kalau katakan kita nak buat sulaman yang halus, yang sangat kecil, kita boleh guna jarum yang biasa ni, jarum jahitan biasa yang kecil je, dan kita boleh gunakan benang yang kecil. Okey, dah ada jarum dan yang paling penting juga adalah benang sulaman. Ini boleh pelbagai warna, cikgu Ya, lebih banyak warna, lebih menarik sebab kita dah belajar dalam seni visual. Kita ada bahasa seni visual, ada warna. Dan lagi banyak warna, lebih menarik karya kita. Dia lebih menarik kalau warna kita kontra dengan warna daun pula. Kain perca kita tadi lah, cikgu Ya, betul. Okey, betul. Jadi sekarang ni semua dah ada dan ada gunting. Tapi cikgu nak ingatkan awal-awal ketika menggunakan gunting, pastikan menjaga keselamatan.
Nanti ada tergunting tangan Din, bahaya. Bahaya, terluka dah, sakit, Dik. Okey, sudah dapat semuanya. Dan kat sini untuk penghasilan karya ni kita boleh lukis ataupun boleh menghasilkan karya, banyak motif yang kita boleh hasilkan. Tapi pada hari ini cikgu nak Din pilih satu motif yang bertemakan haiwan kesayangan saya. Saya kalau haiwan kesayangan cikgu kucing lah cikgu. Kucing. Kucing. Kalau cikgu pula, cikgu suka gajah. Cikgu tak boleh lah, gajah mana ada orang bela gajah. Tak bela tapi sayang. Okey. Jadi cikgu boleh lukis gajah ke nanti? Ya, jadi kita kena lukiskan motif pada permukaan kain yang kita nak buat ni. Okey. Sebelum tu kita kena letak dulu kain pemidang kita ni pada ram ni. Cara-caranya adalah Din kena keluarkan dia dulu. Okey, keluarkan, longgarkan. Longgarkan. Keluarkan. Okey, dah cikgu. Kemudian Din kena letak kain dasar ni ke atas permukaan yang satu ni. Okey. Kemudian yang ni yang ada skru ni di atas dia. Dah terbalik tu. Letakkan dan masukkan ke dalam ram yang kedua tadi yang di belakang tu. Baik. Okey. Dah masukkan baru Din ketatkan di luar, dia. Di luar. Okey, kalau tak boleh Din kena besarkan lagi ram tu supaya saiz dia boleh masuk. Boleh tak tu Din? Boleh cikgu. Permukaan meja kita ni agak licin jadi macam agak sukar sikit Okey, masukkan. Kena tegang-tegang ya Din. Sebab bila tak tegang nanti mudah dia keluar. Nanti tak cantiklah kita punya sulaman kita nanti. Okey cikgu. Okey, dah dapat dah. Macam Saya ni. cuba. Kalau tak boleh Din angkat Din sebab meja kita licin Din. Okey. Okey, dah dapat. Nampak sangat kurang pengalaman ni saya. Tak apa, kita kena mencuba. Betul. Ketatkan dia dan dia boleh tarik tepi-tepi dia ni supaya dia lebih tegang. Okey, boleh tak? Tercabut pula saya punya skru. Tak apa, take your time. Okey, boleh? Sekejap je. Nampaknya tak boleh, tak apa. Struggle ni cikgu saya. Cikgu boleh tolong untuk Din. Tolong cikgu. Okey, bagi cikgu akan buatkan. Din ambil yang cikgu. Tak boleh nak tunjuk hebat. Tak apa. Nak pasang ram pemidang ni pun. Tak dah apa. lepas-lepas. Tak apa. Itu namanya anak murid. Tak tahu bertanya sesat jalan. Jadi kita kenalah bertanya kepada cikgu. Okey, kemudian dah masuk ni, ketatkan dulu supaya dia tak bergerak. Ini yang ada pelbagai saiz kan cikgu? Ram pemidang dia ada pelbagai saiz. Biasanya kalau karya yang besar tu dia memerlukan ram pemidang yang besar lah. Okey. Ikutkan cikgu nak buat gajah, patut pakai besar cikgu. Janganlah kita ikut saiz gajah. Gajah kecil lah, anak gajah. Anak gajah. Kita nak bayang comel-comel je. Okey. Sebab nak ajar Din. Nanti cikgu terus buat besar nanti Din kecewa sebab tak jadi. Lama pula berjam-jam. Jadi kita teruskan. Dah siap ya? Dah siap. Kita buat motif dulu. Okey, ambil satu kain perca. Okey, perca sapu tangan adik saya ni. Boleh. Kemudian ambil pensel. Lukiskan motif haiwan kesayangan saya tu. Okey. Caranya kita kena lukis. Okey. Ikut kreativiti Din macam mana dia nak lukis. Kalau comel Din lukis, comel lah karya nanti. Okey. Masa kita melukis ni, kita perlukan aplikasi garisan. Dalam seni kita ada belajar bahasa seni visual ya. Garisan, lepas tu rupa, bentuk, jalinan, warna dan sebagainya. Okey. Kalau pensel ni warna hitam je. Kalau kita pakai pensel warna boleh ke melukis ni? Boleh, tak ada masalah. Okey. Macam cikgu cakap tadi, ikut kreativiti kita. Baik cikgu. Okey. Dah siap ke? Dah siap cikgu. Wow, cepatnya. Nah. Lukisan kucing saya cikgu. Oh, comelnya. Nampaknya Din ni sangat berbakat. Cikgu pun tak siap lagi. Cikgu lukis gajah lambat sikit cikgu. Sebab gajah tu kan besar. Nampak tak garisan kucing tu murid-murid? Saya tunjuk tak nampak dekat sangat. TV. Okey, tapi kalau tak nampak tak apa. Okey, seterusnya kita kena potong motif yang kita hasilkan tu tadi. Okey. Potong cantik-cantik dan pastikan jangan cedera tangan tu ya. Hati-hati menggunakan gunting ya murid-murid. Hati-hati, buat cantik-cantik. Sebab dalam seni ni kita belajar keindahan, kecantikan. Jadi hasil-hasil karya kita hendaklah cantik. Kata saya selalu cakap dalam kelas, lukisan tu menggambarkan diri kita. Kalau kita buat cantik, maka cantiklah kita. Wah, macam rasa tu. Tekanan dia cikgu.
Risau pula. Risau ya. Comot. Cikgu sengaja cakap awal-awal supaya Din buat betul-betul. Okey. Lukisan ataupun karya adalah cerminan diri kita. Begitu. Okey. Dah siap ke? Belum kan? Okey, sambil-sambil kita juga, potong cikgu, ni. memotong. Sambil-sambil kita potong ni, kalau dia nak tanya apa-apa mengenai seni, Din bolehlah tanya cikgu. Okey, cikgu, gunting ni cikgu. Tanya gunting ya. Saya Ini. perasan ada gunting yang ada corak-corak tu. Boleh pakai juga ke cikgu? Oh, gunting yang corak-corak tu biasanya digunakan untuk medium kertas. Untuk kain tak begitu relevan lah, susah nak potong guna ni. Okey, untuk kertas biasanya bolehlah yang corak-corak tu. Ni Din mesti suka buat kat ucapan kan? Suka cikgu. Sebab saya kalau setiap kali hari guru, hari ibu, hari bapa, saya akan buatkan kad sendiri. Wow, menariknya. Bertuah lah ya cikgu yang ikutkan dapat. untuk sulaman ni pun cikgu, saya punya baju Melayu pun saya sulam sendiri. Ui, hebatnya. Aduh, kalahlah cikgu macam ni. Tapi cikgu tak pelik lah Din. Sebab sekarang ni sulaman bukan sulaman tampal je. Ada juga sulaman mesin. Sulaman mesin. Masuk je baju dekat mesin, tekan. Terus jadi. Okey, saya dah nak siap dah ni cikgu. Kucing saya. Din baru nak siap, cikgu dah siap. Jeng. Tadi saya... boleh tengok yang cikgu punya motif gajah kesayangan cikgu. Wah, cikgu punya tu gajah, kan ada gajah duduk. Gajah duduk ke gajah berdiri cikgu? Setakat ni dia tengah berdiri, Din. Dia tengah berdiri. Okey, sekejap cikgu, saya sikit lagi ni. Okey, tak apa. Okey, murid-murid kalau ada bahan di rumah pun boleh turut sertalah untuk aktiviti kita cikgu. Cikgu sebenarnya lebih suka aktiviti hand-on macam ni supaya kita ada pengalaman bagaimana nak gunakan gunting, bagaimana nak gunakan jarum, inilah gajah cikgu. Okey? Okey cikgu. Dah siap dah? Siap dah cikgu. Wih, cantiknya kucing dia. Macam mana bunyi kucing? Miau. Betul. Manja sangat kucingnya. Ya, cikgu bunyi gajah macam mana pula cikgu? So saya buat bunyi cikgu tak buat pula bunyi gajah. Cikgu tak tahu bunyi gajah. Nanti semua orang lari tutup TV. Murid-murid boleh buat bunyi gajah dekat rumah tu. Pelan-pelan takut terkejut pula jiran tengah tidur. Okey. Sekarang ni cikgu nak tambahkan sedikit aksesori ataupun hiasan di atas badan gajah cikgu. Boleh cikgu? Boleh nak tambah. Contohnya macam inilah. Supaya kan gajah kalau kita tengok, kalau kita pergi di luar negara, ada gajah tu yang boleh bawa manusia jalan-jalan tu. Okey, ada pelapik dia. Ada pelapik dia. Tu, kan? Jadi sebabkan karya kita ni berbentuk dua dimensi, cikgu buatlah sebelah je ada pelapik dia, tempat orang duduk. Okey, nanti kita akan jahitkan dia di atas kain dasar yang kita telah sediakan tadi. Saya punya kucing nanti cikgu mungkin saya boleh tambah collar dekat dia punya boleh. Leher. Tak ada masalah. Dah siap belum? Dah siap cikgu. Okey, cikgu dah tak sabar ni. Okey, seterusnya kita perlukan jarum peniti kita tadi. Kalau boleh, Din kena ambil lah warna yang kontra dengan warna motif supaya kita nampak itu jarum. Nanti tercucuk pula tangan. Okey, saya ambil yang warna purple cikgu. Ya, boleh. Itu jarum jahit. Ni jarum peniti. Jarum peniti. Sebab kita nak lekatkan motif Merah. kita. Kita nak lekatkan motif kita ni. Nak lekatkan pada permukaan kain dasar kita. Berapa jarum peniti kita perlukan cikgu? Ikut kesesuaian saiz motif yang kita hasilkan tu. Kalau besar banyaklah supaya tak lari je, bukannya keseluruhan. Kalau cikgu gunakan satu je sebab cikgu tak bagi dia lari. Kalau dah lari nanti motif kita jenuh, kita nak kejar dia. Payah nak cari gajah pula nanti. Payah nak cari gajah. Jadi cikgu lekatkan jarum peniti pada motif cikgu tadi sebelum cikgu jahit. Okey, saya perlukan 2 jarum cikgu. Macam mana tu? Salah teknik tu. Salah cikgu. Din kena keluarkan hujung jarum ni kat depan. Supaya kalau kita cucuk je kat belakang nanti tangan kita luka. Okey, macam ni cikgu. Betul tak cikgu? Saya hati-hati. So, okey. Keluarkan dia. Okey. Okey. Boleh? Hati-hati Din. Jarum tajam. Mana jarum saya cikgu? Tak berjaya dah cikgu. Tak berjaya. Nampak gayanya dia masih memerlukan bimbingan saya perlukan bantuan cikgu. Okey, tak apa. Kita tolong Din. Ni Din kena belanja cikgu ni. Boleh cikgu. Satu tadi sebab ram tak pandai pasang. Yang kedua, kucing dia tak pandai nak letak. Saya belanja tengok gajah dekat zoo negara cikgu. Ada ke? Ada. Tapi tak apalah cikgu rasa sebab cikgu duduk dekat lancang ada koala ganda. Dah tentu dekat ada gajah. Okey, dah siap.
Okey, now sekarang kita perlukan benangan jarum ni. Kita kena menjahit sekarang. Inilah proses menjahit. Okey, untuk jahitan tampal Din, kita perlukan teknik insang pari. Teknik jahitan insang pari. Ada berapa banyak teknik sebenarnya cikgu? Kita sebenarnya ada banyak teknik. Ada bullion, ada teknik ribbon, ada teknik tampal, banyak lagi ribbon. Kenapa yang sekarang ni kita pakai insang pari? Kenapa tak pakai insang tampalan bawal ke? Ya, zaman dulu kan craft-craft ni biasanya mungkin dia tengok ada ciri-ciri ikan pari agaknya. Jadi dia gunakan nama insang pari. So teknik nak jahit, Din kena masukkan jarum. Okey, saya dah masukkan jarum. Saya pakai benang yang besar sikit je boleh? Boleh, tak ada masalah. Simpulkan di bahagian hujung. Simpulkan. Tarik. Okey, potong lebihan tu. Okey. Cukup cikgu ni? Cukup. Tak cukup, kita sambung lagi nanti. Oh, boleh? Boleh. Okey, lepas tu kita simpulkan di hujung. Macam cikgu buat, simpul. Macam mana tu cikgu simpul? Macam ni. Okey. Sebenarnya tak kisah, dia tak ada teknik yang tersendiri, terpulang. Kalau sesimpul macam tali kasut tu boleh cikgu? Tu tak boleh lah, tak cantik. Tak boleh, tak nak cantik. Cikgu tolong? Okey, silakan cikgu. Tiga dah hutang dengan cikgu. Simpulan tali kasut, saya tahu. Tak, sebenarnya dia tahu simpulan kasih je kan. Simpulan kasih bertahun sayang. Okey. Bermadah. Okey, baik kita teruskan. Boleh cikgu? Masuk dekat kawasan bawah ni. Bawah cikgu? Okey, bawah. Mana-mana bahagian tak haiwan kisah. tu? Yang kita nak mulakan. Okey. Masuk dari bawah. Okey. Cikgu tunjuk. Cikgu cucuk. Okey. Lepas tu cikgu tarik. Okey, tarik. Tarik sampai terkena pada belakang dia ni tadi. Okey. Baik. Kemudian cikgu masukkan lagi dari atas, permukaan atas tadi, cikgu masuk ke bawah balik. Oh, bukan pada haiwan tu cikgu Kita dekat tepi, sebab tu kita panggil dia insang pari. Oh, okey cikgu. Kita tampal tepi sahaja. Tujuan dia supaya garisan yang kita potong tadi, kain yang kita potong tu dia tak terkeluar. Okey, betul tak cikgu? Saya dah masukkan. Okey, masukkan. Ke telinga kucing saya. Okey. Masuk. Okey. Lepas tu naik ke atas dia. Naik ke atas dia. Okey, tutup kat bawah. Okey, tarik. Oh, pandai. Akhirnya tak perlu bantuan cikgu. Okey. Okey, padahal dah hutang 3 tadi. Itulah. Okey. Kemudian kita ambil yang bawah ni tadi. Kita tarik, masukkan dekat bahagian permukaan. Macam mana cikgu nak tunjuk? Sebelah pula cikgu. Macam ni. Tunjuk Masuk kat sini pula. Nampak tak? Okey. Sebelah dia. Sebelah dia. Okey. Sebelah dia. Kemudian boleh cikgu tarik. Okey, lepas cikgu tarik yang ini. Yang ini nak menunjukkan dia tu insang pari Kalau kita buat biasa itu jahitan julucu. Okey, kita dah tarik yang ini. Okey. Kita masukkan yang kita ni tadi dekat ruangan yang ini, sebelah dia ni. Macam ni. Kita tarik dia. Tarik. Okey, lepas tu kita pegang supaya dia tak lari. Nampak tak? Okey. Okey, nampak? Okey, kita masukkan lagi kat sini. Masuk. Sebelah dia, kita tarik. Kita ulanglah semua benda ni sampailah keseluruhan motif kita. Okey, adik-adik kat rumah nak buat aktiviti ni jangan lupa mesti ada mak kat sebelah. Bukan suruh mak buat ya. Sebab kita nak jaga keselamatan kita. Baik. Okey cikgu, saya dah cucuk kat sini, maksudnya dekat sebelah saya masukkan di tengah-tengah cikgu. Ya, betul. Kita boleh teruskan, Din, sampai kita punya motif ni ada siap. Betul tak cikgu? Oi, betul lah tu, Din. Lepas tu kita cucuk dekat kucing tu juga ke ataupun tepi dia? Tepi kucing sahaja macam ni. Tepi kucing. Tepi sahaja. Okey. Kita jangan ganggu yang dalam Okey. Kemudian bila dah siap tu nanti baru kita boleh tambah aksesori lain. Kadang-kadang kita tengok ni kat luar dia panggil teknik ni craft tangan patchwork. Pernah dengar tak patchwork? Saya tak pernah dengar cikgu. Tak pernah dengar. Tapi pernah guna tak ataupun pernah beli tak alas kaki yang ada kain-kain tu? Oh ya cikgu. Ya, itulah. Dekat kedai RM5. Kadang-kadang kita tak perasan benda yang tak boleh pakai tu sebenarnya boleh kita semula. Okey. Boleh tak tu, Din? Hati-hati, Din, guna jarum. Okay, lepas ni nanti cikgu nak ajar Din macam mana kita nak murnikan karya kita lagi. Okey, cikgu. Cikgu, lepas cucuk kali kedua tu, cikgu saya nak selit dekat mana, cikgu? Dekat bahagian atas dia ni. Sini, tarik. Bukan, dari sini, masuk ke sini. Masuk ke sini. Terbalik. Terbalik sini, begitu.
Okey. Ambil masa sebenarnya untuk kita belajar ni, Din. Tapi hasilnya, bila dah cantik, menarik tu, boleh dijual. Ya. Sebab Okey. itulah desain-desain unik ke, kan? Boleh jadi menjana pendapatan. Cikgu, apa je yang sulaman ataupun macam ini tadi, ikan apa cikgu? Pari? Insang pari, Insang pari. jeluju, jahitan Okey. jeluju. Ini antara yang mudah ke ataupun yang cantik cikgu? Pada cikgu, yang ni yang bersesuaian dengan teknik sulaman tampal kita pada hari ini. Oh, bersesuaian. Sebenarnya ada Okey. banyak jenis jahitan. Tapi untuk sulam tampal ni kebiasaannya, disiplin dia kena menggunakan teknik insang pari. Baik. Okey, cikgu. Ya. Apa kata sambil kita menyulam ni mungkin ada murid-murid yang nak minum air, nak berehat sekejap ke kan? Saya Cikgu pun nak rehat. Cikgu pun nak rehat ni. Baik, sekejap lagi sambil-sambil murid-murid minum tu tahu-tahu nanti dah siap dah. Okey, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada murid-murid yang terus menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Din dan juga Cikgu Ju kita untuk mata pelajaran pada hari ini, Pendidikan Seni Visual tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Dan Cikgu, saya rasa lenguh jari jemari tangan ni. Cikgu macam mana pula? Cikgu mungkin dah biasa dah, Din. Okey. Cuma adalah lenguh sikit juga. Sebab kita menyulam, kita buat seni sulaman. Cikgu. Sulaman. Jadi cikgu tak sabar nak tengok hasilnya. Tadi dah rehat kan? Ya, cikgu. Tunjukkan yang Din punya dulu boleh? Okey, cikgu. Saya buat kucing, jadi saya sempat saya tampal mata. Saya sempat buat sulaman untuk mulut dan juga hidung sikit, cikgu. Oh, kat atas tu ada love-love lagi ya? Ada love-love. Ni love besar, ada love kecil. Sempatlah cikgu saya buat. Sempatlah ya. Sebab kalau tengok ada elemen seni kat situ, ada macam pergerakan sikit, ada warna, ada keseimbangan dekat situ. Ya, ikutkan saya dah buat bergerak-gerak. Apa nama cikgu? Love-love ni tadi. Bergerak dah macam digital Tapi tak lah pula mampu. ya. Itulah, itu digital. Itu digital lah ya. Dah luar topik tu, Din. Okey. Cikgu nak tunjuk Cikgu pula. Cikgu pula. Ting. Cikgu. Wow. Ini yang cikgu punya. Tak sangka batik boleh jadi secantik ini, menjadi gajah punya elemen. Ya, daripada kain batik yang terbuang, dah koyak, tak pakai. Bila kita gunakan macam ni, teknik sulam tampal ni boleh menjana ekonomi sebenarnya. Iyalah cikgu. Tapi kan? takkan kita nak jual macam ni je. Sebab Tak cantik lah. Siapa nak beli? Jadi, bukan cikgu mudah. nak tunjuk macam mana proses berikutnya. Kita kena bingkaikan karya kita itu. Okey, cikgu. Mana ada bingkai? Sekarang ni, dekat Din dah ada bingkai. Dekat cikgu pun ada bingkai gambar. Jadi, kita nak masukkan bingkai gambar. Kita nak masukkan karya kita dalam bingkai gambar. Baik. Supaya lebih estetik. Lebih nampak, lebih bernilai. Kita nak menghargai lah, cikgu. Betul. Cepat belajarlah menghargai. Ya, cikgu. Takkanlah kalau saya nak bagi dekat orang yang tersayang macam ni je, alah tak cukup bermakna. Betul. Takkanlah kita nak bagi sekeping macam ni, macam rumah tak siap kan? Itulah, kalau nak jual pun mungkin RM1 je harga dia. Tak Penat boleh, kita buat. tak boleh RM1. Kalau kita pandang kepada kepenatan kita Ya. menyulam tadi tu, tak cukuplah RM1 tu. Mungkin boleh bila dimasukkan dalam ni RM100 jadi dia, cikgu. Betul. Nilainya akan lebih tinggi. Jadi Okey. kita masukkan. Macam mana, cikgu? Masukkan. Bukakan. Okey. Masa nak masukkan kita punya produk ni, karya kita dalam bingkai gambar ni, pastikan seimbang Okey. Kalau Jangan tak terbalik seimbang, cikgu kalau terbalik macam tu, nampaklah keburukan kita. Nampak yang belakang pula. Penat kita buat cantik, tunjuk yang buruk pun apa. Okey. Okey, tunjuk. Okey. Pastikan letak elok-elok, pastikan seimbang ya. Dalam seni kita ada belajar keseimbangan. Okey. Kita belajar garisan simetri. Okey, kiri kanan kena seimbang, atas bawah kena seimbang, baru karya kita tu lebih nampak, lebih menarik. Okey. Seterusnya tutup. Kita punya bingkai tu tadi, kuncikan dia. Ting. Yang cikgu dah pun siap.
Okey, saya pun dah siap juga cikgu. Kucing saya miau. Gajah cikgu. Okey, kita dah siap. Tapi bukan siap sampai kat sini je, Din. Ya, Cikgu cikgu. nak uji lagi. Alamak, ada ujian lagi buat saya. Ada Kita kena buat ada seni ujian. ulaman lagi ke? Bukan nak suruh sulam balik. Cikgu cuma nak Din perkenalkan karya yang Din hasilkan dan membuat kesimpulan apa yang Din pelajari pada hari ini. Inilah karya sulaman kucing saya. Apa yang saya pelajari pada hari ini, cikgu, antara teknik-teknik untuk sulaman. Lepas tu macam mana nak teknik jahitan pun ada juga, cikgu. Dan mengenal apa saja alat-alatan yang perlu kita gunakan. Sebab seni tu ada banyak. Betul. Kalau untuk sulaman lain, untuk jahitan lain pula. Betul. Dan saya juga ada mengenali karya-karya seni lain. Contohnya seni anyaman, Betul. ukiran. Lepas tu nak buat tembikar tadi. Ya, pandainya. Betul tak, cikgu? Betul. Kalaulah cikgu boleh bagi bintang, cikgu nak bagi 10 bintang tak boleh. Alamak, tak boleh 10 bintang. Tak cikgu, boleh, sempurna sangat. Okey, Jadi okey, cikgu nak okey. bagi 9 bintang. Wah, 9 bintang. Terima kasih banyak-banyak, cikgu. Sama. Okey, dengan menghasilkan karya ini, seni sulaman tampal ini, secara tak langsung sebenarnya Din dah pun menghargai karya nenek moyang kita dulu, seni kraft tradisional Melayu. Betul. Baik, cikgu. Boleh tak cikgu bagikan apa rumusan yang boleh kita pelajari pada hari ini, cikgu? Okey, rumusan yang kita pelajari hari ini ialah iaitu tentang seni reka bentuk dan juga seni kraft yang ada di sekeliling kita. Okey, tujuannya untuk kita menghargai karya tersebut dan juga tidak melupakan karya warisan bangsa. Baik, cikgu. Mungkin ada murid-murid yang memerlukan bahan rujukan, bahan tambahan lagi di rumah. Mungkin malam nanti ke esok ke hujung minggu baru nak buat ni. Macam mana cikgu nak dapatkan? Nak dapatkan ni boleh pergi kepada sumber Pelantar Delima. Ya. Jangan lupa pergi ke Pelantar Delima KPM untuk mendapatkan semua apa yang kita pelajari pada hari ini supaya murid-murid dan rakan-rakan tidak ketinggalan. Baik. Jadi bolehlah buat sendiri pula macam ni kan, cikgu? Boleh. Kan? Baik. Sekali lagi terima kasih ucapkan kepada Cikgu Juraiti kerana banyaklah yang diajar pada hari ini sampailah saya boleh buat seni sulaman saya sendiri. Nampak tak? Bangga ya murid-murid dalam hati boleh dapat buat karya seni sulaman sendiri. Dan terima kasih juga ucapkan kepada jurubahasa isyarat kita pada hari ini, iaitu Cikgu Saiful Amri yang bersama dengan kita dari awal sampailah sekarang. Dan terima kasih juga kepada murid-murid yang bersama dengan Din dan juga Cikgu Ju dari tadi. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Semoga berjumpa lagi. Sekali lagi terima kasih Cikgu Ju. Sama-sama, Din. Ya, dan bye-bye murid-murid. Jumpa lagi. Bye. Terus menonton Didik TV KPM. KPM.